Halo, Assalamualaikum dan selamat petang kepada warga YouTube sekalian. Okey, hari ini kita berjumpa lagi di dalam tutorial bagaimana untuk mengira efisiensi sesebuah inverter. Efisiensi inverter sangat penting untuk sistem solar anda. Pemilihan mestilah yang terbaik. Jika anda tersalah beli inverter yang low efisiensi, anda akan kerugian. Kerugian dari segi tenaga. Banyak tenaga yang terbuang menjadi haba. Kita tak nak macam tu. Okey, di depan anda sekarang ni saya ada satu biji inverter yang sangat rare di Malaysia. Orang jarang pakai, tapi dia sangat popular dekat US dan juga Eropah. Reliable electric inverter ni sangat popular dekat US. Dia buatan China, tapi dia adalah jenis yang grade berkualiti tinggi. Inverter ni ownernya dah pakai 5 tahun. Masih ada beberapa sikit masalah, kita dah fix, kita dah repair. So, dan saya mengambil kesempatan untuk buat video berapa efisiensi inverter ni. Reliable electric. Okey, inverter ni adalah jenis high frequency menggunakan Farad transformer high frequency. Seperti kita ketahui, inverter high frequency mesti mempunyai efisiensi yang tinggi. Okey, sebagai chart, saya ada buat satu chart. Okey, chart ni untuk refer lah. Apa dia yang dikatakan efisiensi? Efisiensi ialah kecekapan inverter semasa bekerja. Yang mana jadi energi, yang mana jadi heat loss. Okey, jika anda mendapat 75 hingga 80%, anda punya inverter kategori Dracula. Kenapa nama Dracula? Dracula ni dia memakan bateri secara senyap. Bateri hilang tak tahu mana pergi. Inilah dia, inverter anda. Jika anda mendapat 80%, masih dikategori sebagai inverter anda bad inverter. Jika inverter anda mendapat 85%, boleh dikatakan fair, so-so lah orang kata. Okey lah. Jika inverter anda dalam 85 hingga 90%, inverter anda kategori bagus. Okey, kebanyakan inverter dalam range ni 85-90. Jika inverter anda dapat 95%, dikategori very good. Inverter berjenama mahal biasa dapat 95%. Kadang-kadang dekat brosur, biasalah buatan Cina, dia akan tulis 95%, tapi bila kita ukur tak dapat. Biasanya rendah pada tu. Kadang-kadang, yelah, semua orang boleh tipu brosur. Tapi kita akan ukur secara reality. Okey. Peralatan yang kita gunakan, nak gunakan simple saja. Formulanya anda gunakan simple formula untuk efisiensi. P out bahagi P in kali 100. P out ni adalah watt output, P in adalah watt DC input. Okey, untuk memudahkan kerja, P out ni kita ambil daripada kWh meter saja. Anda perlu kena ada kWh meter. Ini mudah didapati. Akurasi dia pun boleh tahan. Cantik. Dan juga clamp meter. Anda kena ada clamp meter DC ya. Yang terbaik adalah brand Fluke ataupun Kyoritsu sebab ketepatan tinggi. Kalau brand lain-lain tu saya tak jamin lah, tapi bolehlah pakai. Okay, macam mana cara dia? Okey, untuk mengira efisiensi, kita kena run satu dummy load. Dummy load mestilah jenis resistif. Resistif load ni ibarat macam heater lah. Heater ataupun bulb filament. Sebabkan bulb filament sudah dapat, kita gunakan heater saja. Sebagai contoh, saya nak try on cerik thermoflask ni. Power dia dalam 50 watt. Dia adalah resistif load. So kita akan sambung dekat inverter ni, kita akan ukur. Okey, kita tak nak buang masa. Sekarang kita menggunakan bateri Life PO4 4S2P. Ada 8 sel sini, 4S2P. Output dia adalah 13 volt ya, sini dekat meter ni. Okey, output AC adalah 224. Ini adalah standard China punya voltage ya, 224. Tak apa, kita boleh pakai. Okey, dan inverter ni adalah jenis high frequency. Okey, besar. Okey. Inverter sebesar ini 2000 watt sebesar ini. Kalau misalnya anda kebanyakannya beginner, dia membeli inverter macam ni. 2000 watt sebesar ni, nampak?
Macam kereta kancil dengan bus express ni. Beza. Ini real 2000 watt, yang ini adalah fake 2000 watt. Inverter ni dah rosak masa saya test on Cherik. So buang saja. Okey. Dan yang ini, ini adalah inverter high frequency juga. Ini saya punya R&D power wall, micro power wall. Dalam ni ada built-in battery lithium ion 1 kWh dengan inverter dan juga MPPT. Okey, kita menggunakan high frequency sebab kita nak efisiensi tinggi, sebab bateri kecil. Dan inverter di atas ni ada low frequency. Low frequency 3.7 kVA. Sistem 48. Okey, sistem 48 ni biasanya orang run load tinggi. Hanya inverter low frequency saja yang boleh tahan lasak. Sebab kegunaan lasak untuk ladang-ladang dia jalan pump semua, kita terpaksa guna low frequency. Kalau kita guna high frequency mesti rosaknya. Okey, tak apa, kita jangan buang-buang masa. Kita start ukur efficiency reliable electric inverter. Mula-mula kita akan sambung. Kita cari nilai P out dulu ya. Okey, kita sambung. Okey, load dah jalan. 628 watt. 625 watt. Kita tulis P, nilai P dia 625. Okey, kita nak cari P in. Ambil volt, ambil current. Select volt. Berapakah voltage di terminal? $12.0. 12.0 I. I adalah current. So kita select current. 56.6 M. Oh, cabut. 56.6 M. Okey, nasib baik dah ambil semua data. Okey, tak apa. Okey, kita dah dapat data walaupun dah tercabut tadi. So untuk mendapatkan nilai P, V kali I 12.0. Kita kira 12.0 kali 56.6. So kita dapat 679 watt. 679. Okey, P, nilai P dah dapat 625. Kita bahagikan 679 kali 100. Okey, kita kira 625 bahagi 679 kali dengan 100. Anda akan dapat 92.0%. Wow, terbaik 92% efficiency. Oh, memang terbaik. Sebab apa? Sebab kenapa orang-orang putih suka inverter ni? Sebab efisiensi dia memang level very good. 92%. Dia masuk dalam kedudukan good dengan very good. Tunggu apa lagi? Carilah inverter ni. Tapi harga dia tidak murah Anda boleh tengok dekat AliExpress ataupun Alibaba. Tak silap saya kalau model ni pun campur shipping dekat 1000 juga. Okey, kita nak test ada satu biji lagi inverter. Harga dia mahal tapi dia cap ayam. Dia buatan Malaysia. Dah lah mahal, cap ayam tapi mahal. Inverter apa tu? Okey, kita nak tunjuk kepada anda. Ini dia. Inilah dia inverter cap ayam.
tetapi mahal. Kenapa dia mahal? Okey, kita akan tengok sekejap lagi. Ini adalah sistem 24 volt high frequency AGS solar. Okey, dekat sini dia built-in MPPT. MPPT dia support gel LiFePO4 lithium 1200 watt 1.5 kVA inverter output pure sine wave, dan juga maximum input PV adalah 1200 watt juga. Maximum voltage 90. Okey. Yang ini PV masuk. Sekarang kita nak uji kenapa dia mahal. Kita akan uji efisiensi dia. Okey, kita akan memasang. Memasang. Oh, ada spark. Oh, tak ketat lah. Jangan buat macam ni. Okey, kita akan masang pasuk watt meter. Okay, kita turn on. Okey, ada AC. Kita akan uji efisiensi inverter cap ayam ini menggunakan formula sama, P out P in, dan kita akan dapat efisiensi. Kenapa dia mahal? Okey, mula-mula kita akan ambil nilai P out. $668 watt. Okey, kita akan cari volt M untuk mendapatkan P in. Okey, M 27.6. Sekejap. 27.6. Voltage $25.5. Okey, sekarang kita akan buat calculation . Nilai P kita dah dapat, so kita akan cari nilai P in. Okey, kita kira 25.5 kali 27.6 amps. So kita dapat 703 watt. So kita dah dapat nilai P in dengan P out. Kita bahagikan dan kali dengan 100. 668 bahagi 703 kali 100. 95%. Okey tuan-tuan, lihat ni, inverter cap ayam, harga mahal, buatan Malaysia. Kenapa dia mahal? Inilah sebab dia. 95% ni dia dah standing dengan Huawei. Huawei inverter . Inverter kayangan saya cakap. 95% adalah duduk dalam very good. So reliable inverter yang paling bagus duduk dekat 92%. So inverter cap ayam dia duduk dekat sini. Very good. Okay. So overall inverter ini efisiensi dia adalah
sangat tinggi. So, dan sebenarnya harga untuk inverter ni adalah 1200, tetapi kita tidak buat banyak. Output inverter ni cuma 1200 watt. So kita buat terhad lah inverter ni. Sesuai lah untuk sistem yang kecil. Jika anda menggunakan lampu, kipas atau TV ataupun pump air 0.5 horsepower, bolehlah pakai sistem ni. Sebab sistem yang kecil adalah sangat important. Inverter anda mempunyai efisiensi yang tinggi. Sebab dia akan, apa orang kata, setiap power bateri tu kita nak janam jadikan tenaga, kita tak nak jadikan haba. Macam tu kita. Jika sistem besar macam ni 48, efisiensi tak kisah. Kalau efisiensi nak 85% ke atas, kira acceptable. Sebab sistem bank besar. Ada kucing. Macam tu lah. Jika sistem kecil macam 24 volt, efisiensi inverter adalah sangat bagus jika anda cari yang efisiensi lebih 92% ke atas, recommended. Jika anda menggunakan sistem 24 volt, efisiensi anda hanya 85%, sistem solar anda tidak bagus sebab bank bateri anda kecil, inverter anda kuat makan bateri, so anda akan selalu kena masalah low bat. Itu saja. Okey, sekian buat masa ni. Kita review pasal dua top brand inverter. First, Reliable Electric. Itu bagus lah. Itu inverter buatan Cina paling bagus bagi saya. Dan kedua ni inverter cap ayam ni. Ini buatan kami. Saja je saya cakap cap ayam. Dan akan datang kita akan buat video lagi. Okey, sekian, terima kasih kerana sudi menonton video yang tak seberapa. Bolehlah share pada rakan-rakan. Hari pun hujan. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Ni ada satu lagi inverter besar, murah dan besar. Ini dia. Tengok, tegap, besar, 5000 watt. Power inverter, macam-macam tulis lah. High efficiency, turbo, soft start dan macam-macam lah. 5000 watt continuous, 10000 watt peak, tetapi harga dia murah. Dan di depan ni ada dua terminal, ada volt dengan amp. Okey, kita ringkaskanlah ya. Inverter ini adalah inverter terburuk sebenarnya. Saya telah menguji, efisiensinya cuma 88%. Peak power dia hanyalah 2000 watt sahaja. Dan yang menyedihkan, ia adalah modified sine wave, bukan pure sine wave. Hati-hati membeli. Macam mana kita nak tahu? Geng-geng. Transformer hanya 4 biji sahaja. Setiap transformer saiz dia 40mm, EE40. EE40 maximum can deliver 500 watt each. So 500, 200 watt. 2000 watt. Inilah dia. Ini besar casing. Yang besar tidak semestinya kuat. Jika dia murah, pasti ada sebaliknya. Hati-hati membeli. Bye.